Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim bersuara berkait dengan tindakan beberapa pemimpin yang lantang kononnya mahu Anwar Ibrahim letak jawatan. Jawaban Anwar Ibrahim padu yang perlu Anda share. Izinkan saya memohon kepada Anda, share video ini supaya semua orang tahu ini jawaban Anwar Ibrahim yang mematikan langkah terus Perikatan Nasional Pembangkang. Anwar Ibrahim kata, dia tidak akan letak jawatan sebab dia tidak curi duit orang. Siapa yang terkena ladanya hari ini? Siapa yang terasa makan lada? Macam itulah. Saya tak curi duit orang, tak akan letak jawatan, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa dia tidak akan sesekali meletakkan jawatan seperti didesak oleh segelintir pihak, selagi tidak terbabit dengan penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa. Sekarang angkat tangan, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang terlibat di dalam penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa sewaktu menjadi Perdana Menteri yang kini masuk dalam kes mahkamah dalam kluster mahkamah. Dulu mereka menyebut, mengejek Mahathir, mengejek Najib sebagai geng kluster mahkamah. Tapi kini mereka juga masuk dalam geng kluster mahkamah. Jadi, itu sebabnya Anwar Ibrahim dengan padu menyatakan dia tidak akan letak jawatan kerana dia tak pernah curi duit orang. Siapa yang terkena makan lada terasa pedasnya. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tak sembuh daripada penyakit. Apabila imun badan kita jadi ganas dan bodoh, kita akan diserang oleh imun badan kita sendiri. Tetapi dengan transfer factor for life, mendidik dan merangsang serta menguatkan imun badan kita, maka imun badan kita bertindak bijaksana melawan penyakit dari dalam badan kita. Ianya seperti seorang doktor yang bertindak merawat kita dari dalam. Bayangkan, imun badan jadi doktor merawat kita semua dari dalam badan. Bukankah kita akan sembuh? Dan dengan imun badan yang bijaksana, ia juga dapat mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk transfer factor terapi imun ini melalui nombor telefon yang tertera. Jangan tunggu lama-lama, dapatkannya segera. Melalui nombor telefon yang tertera, ini ialah produk penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, diiktiraf oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan doktor di Malaysia juga, lulus KKM dan halal. Mungkin ini jawapan kepada masalah kesihatan Anda. Baiklah saudara-saudara sekalian. Anwar yang juga Menteri Keuangan menegaskan dia berpegang teguh kepada pendirian tersebut dan akan terus fokus menjalankan amanah untuk membangunkan rakyat serta negara. Kata Anwar, insya Allah saya tidak turun. Kalau saya curi duit orang, orang suruh saya turun, tak apalah. Tapi saya tak curi duit orang, kata Anwar. Saya jadi Perdana Menteri hampir 3 tahun. Mana ada kontrak projek kita bagi secara rundingan terus. Semuanya melalui proses tender, katanya ketika berucap. Turut hadir Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan Ngah Meng, Ketua Menteri Pulau Pinang, serta Datuk Bandaraya Pulau Pinang. Anwar berkata, sekiranya pembangkang mempunyai cukup sokongan, mereka boleh membawa usul di Parlimen mengikut saluran demokrasi sedia ada. Gunakan Parlimen, kritiklah. Kalau pembangkang ada cukup jumlah, dia bawa usul, itu caranya, kata Anwar. Beranikah pembangkang? Tariklah mana-mana ahli parlimen untuk sokong mereka. Kalau saya kalah, saya letak jawatan secara baik. Itu cara aman, kata Anwar. Dalam rangka lawatan sehari di Pulau Mutiara, Anwar turut menegaskan kerajaan pimpinannya sedang bekerja keras untuk membangunkan negara termasuk menangani masalah kos sara hidup. Katanya pelbagai inisiatif sedang dilaksanakan termasuk peningkatan gaji minimum, bantuan kepada pesawah miskin, peluasan program TVET, penambahbaikan perumahan mampu milik untuk golongan B40,
serta penambahbaikan skim gaji pejabat awam. Anwar mengakui tidak mampu menyelesaikan semua permasalahan negara dalam tempoh singkat. Namun, kerajaan sedang berusaha sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat. Pada majlis yang sama, Anwar turut mengumumkan peruntukan tambahan 5 juta ringgit bagi pembangunan daerah barat daya tahun ini. Apa pula komen anda semua? Komen daripada netizen, Pepel Maus kata, pembangkang takkan berani di parlimen dan takkan cukup jumlah untuk lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab pembangkang berani di luar macam hanya suka menyalak bukit, katanya. Bukti tak apa, sebaliknya mungkin ekor-ekor pun penuh dengan najis, katanya. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Turun Anwar, himpunan Turun Anwar. Pemimpin perlu menghentikan perbodohkan rakyat, ikut himpunan tersebut. Dalam berita 757 menulis tentang tajuk dan isu itu. Ramai juga yang setuju dengan apa yang di-highlightkan oleh berita ini, yaitu pemimpin-pemimpin yang mahu mendorong rakyat ikut himpunan itu perlu berhenti memperbodohkan rakyat atau menunggang isu rakyat. Karena ramai netizen kata, apa sebenarnya yang mahu dibuat oleh pembangkang? Yang kelihatan bukannya memperjuangkan rakyat, tapi mereka lebih kepada memperjuangkan tekak sendiri, kata netizen. Menurut berita ini, buang masa sahaja, turun himpunan, kemudian melalak di tepi jalan. Kalau nak turunkan Anwar, jangan bodohkan rakyat, kata berita 757. Bagaimana pula pendapat anda semua? Bagi mereka yang ingin atau terfikir atau masih di atas pagar, mahu ikut atau tidak, nasihatnya mudah. Jangan buang masa, ikut turun himpunan jalanan tersebut. Tidak payah ikut. Tidak perlulah ikut himpunan tersebut. Buat apa nak ikut himpunan tersebut yang tidak memperjuangkan rakyat pun? Apa yang mereka cuba perjuangkan semata-mata ialah sudah diselesaikan. Lihat saja perjuangan mereka itu. Persoalannya sekarang, benarkah dakwaan imej negara jatuh di bawah Perdana Menteri ke-10 yang mereka kata mereka mahu menumbangkan Anwar itu? Jawapannya sebentar lagi saya bacakan kepada anda semua. Sebelum itu saya nak kongsi dengan anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita sukar untuk sembuh daripada penyakit. Apabila imun badan kita menjadi lemah, apabila imun badan kita rendah, apabila imun badan kita bodoh dan menyerang diri kita sendiri, kita tidak sembuh daripada penyakit dan kita kena penyakit dengan mudah. Tetapi dengan ringkas dan secara umumnya, apabila imun badan kita menjadi kuat, apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana, dirangsang untuk bertindak melawan penyakit, maka kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan ini, dia seperti doktor di dalam tubuh badan kita. Oleh sebab itulah, apabila imun badan kita menjadi kuat, maka kita ada doktor dalam badan yang merawat kita sendiri melalui imun badan. Jadi itu sebabnya dapatkan produk terapi imun transfer factor ini melalui nombor telefon yang tertera. Dan ini ialah produk yang diluluskan KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, bahkan di seluruh Malaysia. Produk ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Dapatkannya untuk anda mendapatkan semula kesehatan yang anda impi-impikan. Baiklah saudara-saudara sekalian, benarkah dakwaan imej negara jatuh di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Jawapannya, ini faktanya. Dakwaan bahawa imej negara jatuh di bawah kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah bersifat persepsi politik yang tidak berasaskan fakta objektif. Berikut adalah fakta-fakta dan pencapaian yang membuktikan sebaliknya. Pertama, melalui Anwar Ibrahim, negara kita dapat pengiktirafan antarabangsa tertinggi sejak berpuluh tahun. World Economic Forum 2024, Malaysia diiktiraf sebagai antara negara yang menunjukkan reformasi ekonomi progresif dalam kalangan negara membangun. United Nations Development Program UNDP
Malaysia mencatatkan peningkatan skor dengan Indeks Pembangunan Malaysia atau Manusia HDI. Financial Times dan Bloomberg memuji dasar fiskal dan ketegasan kerajaan dalam menangani ketirisan, rasuah dan pembaziran. Kedua, hubungan diplomatik dan perdagangan kita semakin mantap. China dan ASEAN. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengukuhkan kerjasama strategik Malaysia-China termasuk pelaburan teknologi, pendidikan dan infrastruktur bernilai berbilion ringgit. Turki, Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu UAE, misi Perdana Menteri ke-10 membawa pulang pelaburan besar dalam sektor halal, tenaga bersih dan digital. Hubungan Selatan Global, Perdana Menteri ke-10 memainkan peranan penting dalam G77 dan China dan memperjuangkan keadilan ekonomi global. Jadi, di mana sudutnya, di mana celahnya yang kadangnya Anwar Ibrahim tidak berjaya membuat negara menjadi kuat? Benarkah dakwaan imej negara jatuh? Di mana celahnya? Saudara, selain daripada itu, yang ketiga ialah ketegasan negara ini di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim dalam soal Israel dan sokongan kepada Palestin. Perdana Menteri ke-10 telah menjadi suara lantang dalam ASEAN dan OIC menentang kekejaman Israel. Malaysia menerima pengikrafan sebagai antara negara paling konsisten menyokong perjuangan rakyat Palestin melalui Al Jazeera 2024. Perdana Menteri ke-10 mendesak reformasi PBB dan menuntut kuasa veto ditamatkan demi keadilan sejagat. Keempat, fakta yang keempat, tiada siapa yang berani untuk mahu menafikannya. Ekonomi negara menunjukkan pemulihan yang berkesan. KDNK negara bertambah positif selama 4 suku berturut-turut. Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia. Manakala ringgit semakin stabil dan keyakinan pelabur luar kembali meningkat. Kadar inflasi menurun berbanding semasa pentadbiran sebelum ini. Yang melalak, yang bising, menjerit-jerit di tepi jalan. Semasa pentadbiran mereka, tanya berapakah kadar inflasi berbanding Anwar Ibrahim. Mereka pastikan toy. Kelima, takbir urus yang lebih telus dan berintegriti. Penubuhan semula jawatan kuasa reformasi institusi. Peningkatan peranan SPRM dan PSC dalam menyiasat kes berprofil tinggi. Perjanjian antara kerajaan dan pembangkang MOU Transformasi dan Kestabilan Politik masih menjadi model untuk negara membangun. Secara umum dan ringkasnya, serangan politik penuh andaian. Serangan terhadap Perdana Menteri ke-10 oleh sesetengah pihak bersandarkan persepsi, sentimen dan andaian semata-mata, bukannya data. Malah ada kemungkinan terdapat individu yang merasa tergugat kerana dasar Perdana Menteri ke-10 yang sedang membersihkan sistem daripada legasi penyalahgunaan kuasa. Jadi saudara, mengapa ada yang gelisah mahu turunkan Anwar sebelum PRU? Kerana reformasi sedang menelanjangkan penyalahgunaan kuasa lama. Kerana siasatan terhadap dana politik dan salah guna kuasa sedang mendekati golongan elit lama. Kerana Anwar tidak tunduk kepada elit deal atau kompromi dengan kartel korupsi. Imej negara bukan jatuh, tetapi sedang dibersihkan. Kegelisahan dan kecaman terhadap Perdana Menteri ke-10 datang dari kelompok yang kehilangan kuasa dan takut diadili. Rakyat wajar menilai berdasarkan fakta, bukan propaganda atau emosi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perbincangan hari ini memerlukan Anda menulis komen di dalam ulasan kali ini. Persoalannya paling mudah. Kita nak bincang bukan ikut emosi. Kita bincang kali ini ikut secara ilmiah. Dengan pemikiran logik akal kita, dengan pemikiran bijaksana kita, bukan diikuti oleh emosi semata-mata. Persoalannya ialah, saudara-saudara sekalian, kalau betul mereka nak Anwar Ibrahim nak turun jawatan dan letak jawatan seperti yang dituntut oleh ketuanya Tun Mahathir Mohamad,
Persoalan sekarang, jawab secara ilmiah, jangan ikut emosi. Anda share kepada semua orang tentang persoalan ini supaya kita boleh bincang hala tuju negara kita. Kalau Anda sayang negara ini, jom kita bincang bersama persoalan ini secara ilmiah. Soalan seriusnya ialah, kita nak bincang secara matang. Kalau Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim turun, melepaskan jawatan, letak jawatan sebagai Perdana Menteri, mestilah penggantinya sudah ada. Yang sekarang ini terdekat yang boleh menggantikan Anwar Ibrahim jika mengikut kebiasaan dan convention ialah timbalan Perdana Menteri. Bermaksud kalau Anwar Ibrahim letak jawatan, penggantinya sudah tentu sama ada Zahid Hamidi atau Fadila Yusuf yang sekarang ini menggalas timbalan Perdana Menteri dan pastinya secara konvensinya akan dilantik jadi Perdana Menteri. Atau sesiapa sahajalah daripada kalangan ahli parlimen kerajaan perpaduan. Betul tak? Tidak mungkinlah ianya tiba-tiba diambil oleh Perikatan Nasional. Kerana kerajaan perpaduan sekarang bukannya tumbang. Kalau Anwar Ibrahim letak jawatan, tidak bermaksud kerajaan perpaduan ini tumbang. Jadi kalau Anwar Ibrahim letak jawatan, siapa agak-agaknya yang sesuai? Soalan pertama, yang pembangkang buat demo turun Anwar ini, sebenarnya mereka mengharapkan siapa sebenarnya yang jadi Perdana Menteri. Seriuslah, aku nak tahu jawapan Anda daripada Anda semua. Tapi sebelum itu, sementara Anda menaip dan menulis jawapan Anda, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tak sembuh daripada sebarang jenis penyakit karena imun badan kita yang celaru, bodoh dan tidak bertindak kuat lagi. Dan kita juga sukar untuk sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang tidak bijaksana. Sehingga imun badan kita juga melawan diri kita sendiri, menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan terapi imun ini, imun badan kita diajar untuk menjadi kuat, dididik untuk menjadi bijaksana. Apabila imun badan kita menjadi bijaksana, kuat dan luar biasa, maka dia akan menjadi doktor yang bertindak melawan penyakit dari tubuh badan kita, dari dalam tubuh badan kita. Jadi secara ringkasnya, kan elok. Dalam badan kita ada doktor yang menyembuhkan kita sendiri. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera, dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini, dan juga halal. Dapatkannya melalui nombor telepon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian. Saya ulang sekali lagi soalan pertama tadi. Yang pembangkang buat demo mahu turun Anwar itu sebenarnya mereka mengharapkan siapa sebenarnya yang jadi Perdana Menteri. Seriuslah, kita nak tahu. Kalau Anwar Ibrahim turun, siapa dalam kalangan ahli parlimen kerajaan perpaduan ini yang dikehendaki oleh rakyat jadi Perdana Menteri? Jangan-jangan kalau Zahid jadi Perdana Menteri pun lagilah Anda berhimpun. Kalau Fadila Yusuf jadi Perdana Menteri pula, tak tahulah apa pula respon ataupun komen Anda. Tapi soalan yang kedua, kalau cukup jumlah sokongan, siapa bakal Perdana Menteri dari Perikatan Nasional? Ini pun kita nak tahu juga. Takkan jawapan general direct terus bagi tahu nama pun tiada. Yang itu, bincanglah secara ilmiah. Soalan kedua ini cukup kritikal. Sejak dulu sampai sekarang, Perikatan Nasional masih bertelagah. Masih lagi tidak ada jawapan yang konkret. Siapa calon Perdana Menteri mereka kalaulah Anwar Ibrahim atau kerajaan ini tumbang. Kalau betullah dorang cukup jumlah, mereka undi di dalam parlimen dan Anwar Ibrahim kalah dalam undi belah bahagi atau undi tidak percaya, siapalah Perdana Menteri yang datang dari Perikatan Nasional? Kalau nak sorong semula Muhyiddin Yassin, sudah tentu rakyat juga akan marah lagi. Kalau nak sorong lagi Hadi Awang, sudah tentu ramai lagi yang tak puas hati termasuk Parti Bersatu. Di sinilah jawabannya. Jadi sekarang nak tanyalah kepada kamu yang mahu sangat turun Anwar,
yang berarak di sana-sini, kamu jawab dulu dua soalan ini. Yang pembangkang buat demo turun Anwar ini, siapa sebenarnya yang kamu mahu jadi Perdana Menteri? Tolong tulis dalam ruangan komen. Dan kalau betul lah Perikatan Nasional Pembangkang mempunyai jumlah sokongan yang banyak, yang cukup, siapa bakal Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional? Takkan jawapan general. Tak nak jawapan general. Tak mahu nak jawapan general. Kita mahu jawapan yang direct terus bagi nama. Itu yang paling penting. Itu adalah persoalan daripada Firdausi 89. Apalah pendapat anda? Share video ini kalau kamu suka dan berikan komen dengan tanda pagar. Kami sayang Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.